Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Abu Kasim bin Ali Musa selaku syarah kami dalam mata pelajaran EDUP 3053 Teknologi dalam Pendidikan serta rakan-rakan perjuangan sekalian. Pada hari ini saya Muhammad Habib bin Nur Azlan bersama Muhammad Mahiri bin Syarul Nizam dan Muhammad Hanan Rakin bin Muhammad Hamdan akan menerangkan sedikit tentang laman web yang telah dibuat serta model Asia. Okey. Ini adalah okey. Pengenalan. Okey. Yang pertama, tajuk laman web yang dibina adalah air dalam kehidupan. Maksudnya adalah kegunaan air dalam kehidupan. Laman web ni dibangunkan dengan menggunakan perisian Google Site. Teks yang digunakan adalah jenis Arial. Terdapat banyak visual yang diadaptasikan daripada Adobe Photoshop. Selain itu adalah audio yang dimasukkan seperti daripada Audacity serta video yang ada dalam web tersebut adalah video daripada YouTube. Selain itu adalah animasi. Animasi ni adalah suatu emoji ataupun benda yang menyokong web tersebut bagi kebanyakan animasi kami ambil daripada internet, turun daripada internet. Okay, berikut adalah carta alih bagi pembangunan web. Okey, sekejap tak berapa jelas. Okey. Kata web yang dibina adalah Pendidikan Islam tahun 1. Bab ibadah iaitu air dalam kehidupan. Dia ada terdapat 5 halaman, iaitu halaman pertama adalah halaman utama. Halaman yang kedua adalah halaman video. Halaman ketiga adalah bahan bacaan. Halaman keempat adalah aktiviti, di mana aktiviti terdapat di bawahnya ada 2 pecahan lagi, iaitu jenis air mutlak dan aktiviti lain adalah isi tempat kosong, iaitu letakkan bahagian-bahagian air. Halaman yang kelima adalah infografik dan halaman keenam adalah kuis. Maafkan saya tadi web tersebut ada 6 halaman. Saya tersilap. Okey. Berikut adalah model Asia yang dibina berdasarkan web yang dibangunkan. Yang pertama adalah analyze learner, iaitu analisis pelajar. Yang kedua adalah state objektif, iaitu nyatakan objektif. Yang ketiga adalah select method, media and material, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. Yang keempat adalah utilize media and materials, iaitu gunakan media dan bahan. Yang kelima, require learner participation, iaitu mendorong pelibatan pelajar. Dan yang keenam adalah evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak. Okey, ini adalah berikut adalah analisis pelajar bagi pembangunan web. Yang pertama adalah kelas yang ditujukan adalah kelas 1 cemerlang. Laman web ni laman web ni ada sesuai. Maafkan saya, dia sesuai kepada 30 orang murid. Dia makna laman web ni maafkan saya, laman web ni sesuai untuk diajarkan kepada bilangan murid sehingga 30 orang. Seterusnya umur adalah sesuai untuk umur 7 tahun, iaitu umur kemasukan pelajar baru ke sekolah rendah. Aliran adalah aliran perdana.
pengetahuan sedia ada, murid telah mempelajari berkenaan jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk berwuduk. Ini adalah pengetahuan yang sedia ada. Okey, objektif pembelajaran yang pertama, murid maaf saya, gaya pembelajaran. Murid-murid mempunyai gaya pembelajaran yang pelbagai, iaitu gaya pembelajaran auditory, iaitu berdasarkan pendengaran daripada audio-audio. Yang kedua adalah gaya pembelajaran kinestetik. Yang ketiga adalah gaya pembelajaran visual, iaitu berdasarkan gambar-gambar. Murid juga mempunyai aktiviti yang menyeronokkan dan menarik, seperti aktiviti soal jawab dan permainan. Aktiviti-aktiviti ni dapat memberi pengajaran dan pembelajaran yang amat berkesan kepada mereka. Okey. Pembinaan web ni bertujuan adalah, yang pertama, murid dapat menyatakan makna air dalam kehidupan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan makna daripada nama-nama bahagian air. Yang ketiga, murid dapat menyatakan dan memberi contoh air mutlak. Yang keempat, murid dapat menjelaskan kegunaan dan kepentingan air mutlak dalam ibadah. Seterusnya, yang terakhir adalah murid dapat mengenal pasti air mutlak dan menggunakan air mutlak dengan betul dalam kehidupan mereka. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung dengan select method, media, materials, iaitu pilih kaedah, media dan material. Yang pertama, kita ada 3 semuanya, itu kaedah, media dan material. Pada kaedah pula kita ada kaedah perbincangan, iaitu mereka berbincang melalui diberikan web ini. Seterusnya iaitu melalui kaedah penyoalan, iaitu daripada kuis yang akan diletakkan pada hujung web ini, di mana ia adalah berdasarkan kaedah berpusatkan bahan. Seterusnya iaitu media. Media yang kami gunakan di sini adalah penggunaan audio, tayangan video dan juga tayangan e-book. Seterusnya iaitu material. Material yang kami gunakan di sini ada 4, iaitu bahan visual 2D, bahan audio, bahan permainan dan juga buku teks digital. Ini dalam web kami masukkan unsur-unsur audio di dalam web, di mana adanya bacaan sebelum memulakan kelas, di mana bacaan itu menggunakan suara asli daripada guru tersebut bagi murid rasa sendiri suasana dalam kelas. Seterusnya adalah tayangan video. Tayangan video ni yang kami sertakan adalah video-video jenis air, di mana penerangan mengenai tentang video air kolah dan juga tentang maksud-maksud air mutlak. Murid-murid boleh melihat terus daripada paparan ini untuk melihat maksud-maksud video air kolah dan juga maksud air mutlak tanpa membuka tab lain. Seterusnya, e-book iaitu bahan PDP. Bahan PDP yang kami sediakan di sini adalah buku pendidikan Islam tahun 1, di mana murid-murid tidak perlu membuka pada Windows lain ataupun tab lain. Ini memudahkan murid untuk membuka buku secara terus daripada paparan laman web kami. Seterusnya, utilize media and materials, di mana yang bermaksud menggunakan media dan bahan sumber. Bahan visual 2D, iaitu bahan gambar-gambar yang dapat menarik minat murid. Seterusnya, bahan audio, iaitu murid dapat mendengar dan mengikuti bacaan dengan lebih mudah. Sebagai contohnya, bacaan doa belajar yang disertakan pada awal laman web kami. Yang ketiga, bahan permainan, di mana murid dapat terlibat dengan lebih aktif. Contohnya seperti kuis word wall yang disediakan, iaitu kuis Pac-Man dan juga bahagian-bahagian air. Dan akhir sekali, buku teks digital, iaitu e-book. Seterusnya, kita masuk pada required learner, iaitu penglibatan pelajar. Penglibatan pelajar ini murid dapat dilihat melalui penyediaan latitude B dari word wall.
Word di sini kami sediakan iaitu berbentuk kuis dan juga permainan. Mana permainan di sini kami sediakan dua iaitu Pac-Man dan juga bahagian air mana mengisi tempat kosong. Seterusnya evaluate and revise mana nilai dan semak. Mana yang pertama pada web kami ni penilaian murid iaitu kita dapat lihat kesungguhan murid-murid melakukan aktiviti berdasarkan ujian pra dan pasca. Mana kita dapat lihat perbezaan di antara ujian pra dan pasca setelah diberikan laman web ini. Penilaian guru iaitu objektif pembelajaran dapat dicapai melalui web yang dipaparkan. Seterusnya penilaian media iaitu keseluruhan media berfungsi dengan sangat baik. Yang keempat, impak keberkesanan iaitu pada akhir pengajaran ini murid dapat menyatakan makna air dalam kehidupan, menjelaskan makna daripada nama-nama bahagian air, menyatakan dan memberikan contoh air mutlak dengan jelas dan juga menjelaskan kegunaan dan kepentingan air mutlak dalam ibadah. Akhir sekali, murid-murid dapat mengenal pasti air mutlak dan menggunakan air mutlak dengan betul dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita masuk dalam elemen multimedia yang terdapat di dalam laman web. Yang terdapat dua bahagian iaitu unsur statik dan juga unsur dinamik. Unsur statik ialah benda yang tidak bergerak yang terdapat di dalam laman web. Contohnya seperti teks dan juga grafik. Unsur dinamik pula ialah benda yang bergerak di dalam laman web. Contohnya ialah audio, video dan juga animasi. Okey, kita tengok contoh elemen teks di dalam laman web. Teks yang di dalam laman web ialah ringkas dan padat. Penggunaan jenis font yang bersesuaian. Jenis font yang digunakan juga ialah kecil bagi ayat, bagi menerangkan sesuatu maklumat. Tulisan teks mengikut pola pergerakan mata, iaitu dari atas ke bawah dan juga dari kiri ke kanan. Format teks konsisten dari segi jenis dan saiz font. Mereka letak warna dan lokasi di mana kami menggunakan font Arial di dalam setiap halaman. Teks juga tidak terlalu banyak dalam satu skrin atau dalam slide halaman. Seterusnya, unsur animasi. Paparan imej 2D atau posisi model agar menghasilkan ilusi. Animasi juga merujuk kepada paparan visual bersifat dinamik. Kita boleh tengok di bahagian kanan slide terdapat beberapa contoh di animasi di dalam laman web. Okey, seterusnya ialah unsur grafik. Persembahan imej yang tidak bergerak. Contohnya ialah gambar, lukisan dan juga ilustrasi. Contoh di bahagian kanan menunjukkan bahawa terdapat gambar di dalam laman web yang kami hasilkan. Unsur yang seterusnya ialah unsur audio. Unsur audio ini merupakan rakaman suara, suara latar belakang dan juga muzik. Di dalam laman web kami menghasilkan rakaman suara seorang guru tentang bacaan doa sebelum belajar. Akhir sekali ialah unsur video di dalam laman web. Unsur video merupakan gabungan pelbagai media seperti teks, grafik dan juga audio. Sebagai contoh, kami mengambil beberapa video daripada YouTube dan memasukkan di dalam laman web. Hasilnya boleh tengok di bahagian kanan, rajah yang menunjukkan bahawa terdapat video di dalam laman web. Jadi kesimpulannya, laman web yang kami hasilkan mempunyai elemen multimedia iaitu teks, grafik, audio, animasi dan juga video. Di mana setiap kelima-lima unsur ini merupakan unsur yang penting, elemen yang penting untuk menjayakan hasil PDP yang berkesan. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.